Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Nasim Hamid daripada Tulang Bawang. Oke, untuk kali ini saya akan mereaksi sebuah video tentang bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dari mana sih sebenarnya, atau asal usul bahasa Melayu itu dari mana ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk selalu mendukung channel ini agar berkembang dan menjadi channel favorit Anda semua. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti videonya. Sejarah bahasa kita. Oke guys, sejarah bahasa kita itu dari mana ya? Membongkar sejarah Melayu Blogspot. Oh, seperti itu. Kementerian Pendidikan Malaysia. Perhatian khas untuk semua. Perhatian semua. Sejarah bangsa Melayu. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah sejarah perkembangan dan asal-usul bahasa Melayu. Seperti apakah kisah ini? Asal-usul bahasa Melayu. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Oke. Untuk mengetahui asal-usul bahasa Melayu, kita perlu mengetahui asal-usul penutur aslinya terlebih dahulu, iaitu orang Melayu. Asal-usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur, tetapi beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kendari, Belanda, dan Robert van Hein Gelder dari Austria telah melakukan penyelidikan secara kasar tentang latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Ya, sama orang-orang Belanda. Teori mereka menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China, yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia ya, dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Dari Yunan, China. Seperti tadi yang gelombang pertama dikenali sebagai ya? Melayu Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi datang pula gelombang kedua, jadi gelombang yang dikenali sebagai Melayu Deutero. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang Melayu Proto seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahud, Temuan, Biduanda, dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan hutan dan pedalaman. Golongan Melayu Deutero ini dikatakan nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet Cina. Ada juga dari Cina ya, dari Tibet. Ahli bahasa telah membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada 3 tahap utama, iaitu 1. Bahasa Melayu kuno, 2. Bahasa Melayu klasik, 3. Bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden, berarti bahasa Melayu yang sekarang ya, yang moden ya. Apa itu bahasa Melayu kuno? Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada zaman kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran. Kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Bahasa Melayu juga tidak terikat pada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Oleh sebab agama Hindu
menjadi pegangan orang Melayu ketika itu. Bahasa Melayu banyak Iya, ya, dipengaruhi zaman oleh itu sistem tuh, bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada orang-orang pengayaan Melayu itu kosakata ya Pak, dan agamanya itu ciri-ciri agama keilmuan, Hindu Buddha kesarjanaan ya. bahasa Seperti Melayu. ini contohnya itu Candi Borobudur itu kan tempatnya Bahasa Sanskrit dianggap orang-orang sebagai Buddha, bahasa penyembahan sarjana orang-orang dan digunakan orang-orang oleh Buddha. Disitulah bangsawan. dia mereka Bahasa Melayu beribadahnya. juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno boleh dilihat pada batu-batu bersurat Ini abad kayaknya kayak ke-7 bahasa yang ditulis dengan Jawa huruf ya. Palawa, iaitu 1. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang, 683 Masihi. 2. Batu bersurat di Talang Ruo, dekat Palembang, dekat 684 Palembang. Masihi. 3. Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka, 686 Masihi. 4. Batu bersurat di Karang Berahi, Meringin, daerah Hulu Jambi, 686 Masihi. Di Hulu Jambi ya, Hulu Jambi Palembang. Hulu Jambi ya, Berpandukan Jambi ya isinya, guys ya. penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenteng Kera dan Sri Lanka. Oleh itu, ini luas menunjukkan juga ya, guys, bahawa ya. bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Sriwijaya. Sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu kuno di dalamnya. Berarti masih ada ya yang bisa menerjemahkan Istilah Melayu bahasa-bahasa timbul buat yang pertama tertulis di kali batu dalam ya. tulisan Cina pada tahun 644 dan Mungkin sahabat ada yang bisa 645 membacanya Masehi. ya. Boleh komentar Tulisan di ini bawah. menyebut mengenai orang Mo, Lo, Yu Mo, yang Lo, mengirimkan Yu. utusan ke negeri Cina Artinya itu untuk memperolehi Melayu hasil-hasil atau bumi kepada Raja Cina. Moloyu. Letaknya kerajaan Moloyu ini tidak dapat dipastikan, tetapi ada yang mencatatkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera, selain bukti penggunaan bahasa Melayu kuno tersebut pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah, 832 Masihi, bersurat di ditulis Gandasuli. dalam huruf Nagiri. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri, iaitu A. Terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. B. Bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contoh, bulan, wulan. C. Tidak wujud bunyi I pepit. Contoh dengan dingan atau dangan. D. Awalan BER ialah mar dalam Melayu kuno. Contoh, berlepas mar lapas. E. Awalan D ialah ni dalam bahasa Melayu kuno. Contoh, diperbuat ni parwat. F. Diperawat. Ada bunyi konsonan yang Ada diaspirasikan bunyi seperti konsonan yang BH, diaspirasikan TH, seperti BH, DH, KH, H. Contoh, sukacita. Peralihan bahasa. Pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara. Pada abad ke-13, turut memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, struktur ayat dan sistem tulisan. Ya, ya. Jadi tulisan itu sudah Terdapat mulai 3 batu bersurat yang penting. berubah atau 1. berbeda Batu bersurat atau di Pagar Ruyom, karena Minangkabau, memang banyak pengaruh-pengaruh dari 1356, luar. ditulis dalam huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. 2. Batu bersurat di Minye 7, Aceh, 1380, masih memakai abjad India dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat Nabi, Allah dan Rahman. 3. Batu bersurat di Kuala Berang, ya. Terengganu, 1303 hingga 1387, ditulis dalam tulisan Jawi dan membuktikan tulisan Arab telah digunakan Tepatnya dalam di mana bahasa ya, guys? Melayu Boleh pada abad komentar di itu. bawah ya, di Terengganu itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kuno, kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. Bahasa Melayu klasik. Abad ke-13,
merupakan waktu Nah, ini bermulanya di zaman abad peralihan ke-13 di ya. Kepulauan Melayu. Mulai ada Dengan apa? berkembangnya agama Islam ke rantau ini telah mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini, Bahasa klasiknya terutamanya di bangsa tahun dan bahasa 2000, Melayu. di abad ke-13 tadi ya guys ya. Pengaruh India sedikit demi sedikit mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Ya, ya. Kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada 3 zaman penting, iaitu zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Aceh dan zaman Kerajaan Johor Riau. Zaman penting bagi bahasa Melayu ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. Ya. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi lingua franca para pedagang. Jadi Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam alat ke seluruh komunikasi Kepulauan ya. Melayu. Berkomunikasi yang Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan Ya, sama-sama baru ngerti iaitu ya. tulisan Jawi. Perbendaharaan Ini kayak kata juga telah tulisan bertambah Jawi ini dengan bukan wujudnya tulisan Arab ya, keperluan guys. untuk mengungkapkan idea-idea saya yang nggak paham ya dibawa guys. oleh Boleh komentar peradaban di bawah ya Islam. guys. Tulisan Jawi atau tulisan Arab itu sama kah? Keagungan Kesultanan Melaka jelas tergambar di dalam sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Tun Sri Lanang. Kedatangan orang-orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi tidak menamatkan pengaruh bahasa Melayu. 100. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan menyimpan catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beberapa contoh usaha mereka ialah Pigafetta, seorang ketua kelasi berbangsa Itali, dalam pelayarannya bersama Magellan, telah menyusun Kamus Melayu Itali. Semasa singgah di Pulau Tidor pada tahun 1521. Tidur ya guys. Kamus ini merupakan daftar Tidur kata ya daripada mungkin. bahasa yang dituturkan Seperti oleh Indonesia orang-orang di itu pelabuhan ada ya, itu. Pulau Tidur ya. dengan lebih 400 patah perkataan dan merupakan daftar kata Melayu Eropah yang tertua. Kalau nggak salah di daerah Sulawesi atau di daerah Kedudukan Kalimantan Pulau Tidor gitu. yang terletak jauh daripada tempat asal bahasa Melayu menggambarkan Kalau betapa nggak salah luasnya ya, bahasa guys. Melayu tersebar. Jan Huygens van Linschoten, seorang bangsa Belanda pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan berkhidmat sebagai pegawai kepada pemerintah Portugis. Beliau ada mencatatkan Jadi, dalam bukunya bahawa bahasa pegawai Melayu pemerintahan dianggap ya, sebagai berarti bahasa waktu yang itu. paling dihormati antara bahasa negeri Timur. Pada awal abad ke-18, Francois Valentijn, seorang pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda yang banyak menulis mengenai wilayah Kepulauan Melayu, telah menggambarkan kepentingan bahasa Melayu seperti berikut. Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri Timur sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang. Ya. Satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat menyurat antara pentadbir dan raja-raja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah A. Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris, James Lancaster, 1601. B. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Harry Middleton, 1602. C. Surat Sultan Aceh kepada Raja Inggris, King James, Semua dari Inggris, dari Aceh ya? 1612. Ketiga-tiga Yang surat ngirim ini tersimpan surat di ke Perpustakaan Inggris. Magdalen, London. Dalam abad ke-17, terdapat banyak usaha oleh sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata, yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan fonologi. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastra. Ya. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Jadi di sana tempat
Tokoh-tokoh di belajar Aceh ya, antaranya atau ialah tempat pendidikan 1. di sana ya Syekh guys. Nuruddin Al-Raniri, Bustanul Salatin. 2. Syamsuddin Al-Sumatrani, Mirat Al-Mukmin. 3. Miran Al-Mukmin. Abdul Rauf Singkil, Mirat Al-Tulab. 4. Miran Hamzah Fansuri, Syair Perahu. Di Palembang pula terdapat Abdul Samad Al-Falambani dengan kitab Hikayat Al-Salakin. Selain daripada Aceh dan Palembang, beberapa tokoh juga timbul di tempat-tempat lain. Di Brunei, Pengiran Shah Bandar Muhammad Saleh, Pengiran Indra Muda, telah menghasilkan syair rakis, manakala di Banjarmasin pula terkenal dengan Arsyad Al-Banjari dengan kitab Sabil Al-Muhtadin. Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani di Patani pula menghasilkan Matla Al-Badrin dan Furu Al-Masail. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Ini ciri-cirinya ya 1. guys. Ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. 2. Menggunakan bahasa istana, contoh tuanku, baginda, bersiram, mangkat dan sebagainya. 3. Kosakata arkaik dan jarang digunakan, Ratna Mutu Manikam, Edan Kesmaran, Mabuk Asmara, Sahaya, Edan Mashgul, Kasmaran itu Bersedih. masih 4. dipakai ya di Indonesia itu. Banyak menggunakan perdu perkataan, kata pangkal ayat sebermula, Al-Kisah, Hatta, Adapun. 5. Banyak menggunakan ayat songsang, pendepanan predikat. 6. Banyak menggunakan partikel pun dan la. Pun dan lah. Tapi pun itu kalau bahasa Melayu di Bahasa Lampung, Melayu moden dikatakan bermula pada abad ke-19. yang Hasil artinya karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Ya. Oh, begitu ya guys. Semasa Baru Malaysia mencapai sedikit kemerdekaan, faham ya, guys. perkara Belum sepenuhnya 152 faham saya, Perlembagaan guys. Persekutuan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Mungkin masih ada kebangsaan lagi ya yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan negara ini adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan belum saya sebagaimana ketahui yang tentang diperuntukkan bahasa dengan Melayu ini, yang Undang-Undang aslinya Parlimen. atau yang ya ini mungkin asli ya dari versi Akta Bahasa orang Kebangsaan Malaysia. Jadi 1963 versi Indonesia 1967 mungkin ada juga menetapkan yang bahawa beda bahasa mungkin Melayu ini guys ialah ya. bahasa Kalaupun rasmi ada, boleh negara. sahabat semua Bahasa berkomentar yang ya. digunakan dalam semua Benar urusan nggak rasmi ucapan kerajaan saya tadi ya, persekutuan, guys? negeri, tempatan dan badan berkanun. Laporan Razak 1956 mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dan menjadi alat utama perpaduan antara kaum. Sampai di sini saja. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini selalu mendapatkan prioritas untuk Anda semua. Itulah sahabat, bahasa Melayu itu ternyata dari Yunan Cina, seperti itu. Dari narasumber tadi menceritakan seperti itu. Jadi bahasa Melayu ini berkembang dari tahun 2500 sebelum Masehi, terus di gelombang kedua itu tahun 1500 sesudahnya ya. Asal usul atau asal muasal bahasa Melayu itu sangat panjang ya, sangat pelik. Kalau kita nggak bisa merunutnya, jadi kita merunutnya kesusahannya, kita hanya bisa menebak-nebak dari mana sih sebenarnya bahasa Melayu. Begitulah kisah bahasa Melayu di Nusantara ini ya. Jadi sahabat semua, kalaupun ada sahabat yang tahu tentang bahasa Melayu, bolehlah komentar di bawah ya. Oke sahabat, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.